Tahukah anda perang paling panjang dalam sejarah iaitu Perang Salib yang berlanjutan hampir 200 tahun yang bukan sahaja melibatkan sumber ekonomi tetapi perang bermaklamatkan agama yang berlaku antara bangsa Eropah yang beragama Kristian dan bangsa Arab yang beragama Islam dalam usaha untuk merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis yang terletak di Palestin. Perang Salib pertama bermula pada 1095 selepas sarangan daripada Paus Urban II yang menyeru orang Kristian merampas kembali tanah suci Baitul Maqdis daripada tangan orang Islam. Bagi orang Kristian, tanah suci Baitul Maqdis ialah tempat kelahiran Nabi Isa AS dan tempat Nabi Isa AS menyampaikan dakwah dan menjadi tanggungjawab untuk mengembalikannya. Beberapa faktor yang mendorong Perang Salib iaitu dua faktor yang utama iaitu faktor politik dan faktor agama. Marilah kita lihat. Faktor politik berkisar tentang kebimbangan dengan perluasan wilayah bangsa Arab oleh Rom Byzantine. Kerajaan Turki Saljuk telah bertindak merampas satu demi satu wilayah Byzantine sehingga kekuasaannya merosot. Kekalahan yang paling besar dialami oleh bangsa Rom ialah kekalahan mereka dalam Perang Manzikert pada Ogos 1071 antara 15 orang tentera Saljuk dan tentera Rom yang seramai 30,000. Tentera Saljuk telah dipimpin oleh Sultan Aslan, Rom Byzantine telah dipimpin oleh Ramanas. Keajaiban tentera Islam yang menewaskan tentera musuh itu adalah benar. Takdir menetapkan umat Islam telah mencapai kemenangan yang amat gemilang dalam Perang Manzikert sehingga menyebabkan ramai tentera Rom telah dikalahkan. Kekalahan tentera Rom di Manzikert telah menyebabkan wilayah Anatolia itu telah berjaya dikuasai oleh bangsa Saljuk yang menyebabkan penghijrahan besar-besar bangsa Turki ke Anatolia yang memberikan ancaman ke atas ibu kota Empire Byzantine berpusat di Konstantinopel. Selepas berlaku pergelutan politik, Maharaja Alexis Komnenos telah berjaya menaiki takhta, lalu baginda mengambil keputusan untuk memperkukuh kedudukan Empire Rom Byzantine dengan cara meminta bantuan daripada gereja Katolik yang berada di barat untuk memberikan bantuan ketenteraan bagi merampas kembali wilayah. Pada masa itu, Paus Urban II merupakan pemimpin gereja Katolik barat yang paling berpengaruh dan beliau telah membaca surat daripada Empire Rom Byzantine yang menceritakan keadaan penziarah Kristian ke Baitul Maqdis telah ditindas oleh orang Islam yang semakin hangat diperdebatkan. Di samping itu, berita kekejaman orang Islam terhadap penziarah Kristian itu semakin menular sehingga menyebabkan Paus Urban begitu yakin untuk memerangi orang Islam. Pada 27 November 1095, persidangan Clermont, Perancis telah memuktamadkan keputusan untuk menyuruh orang Kristian di seluruh Eropah untuk terlibat dalam perang suci yang dikenal sebagai Perang Salib. Maka berduyun-duyunlah masyarakat Eropah melaungkan Diosvald. Tuhan menghendaki sebagai tanda mereka bersedia untuk pergi ke Baitul Maqdis untuk membebaskan tanah suci itu daripada orang Islam. Maka berangkatlah ratusan ribu tentera salib Kristian Eropah menuju Baitul Maqdis yang mengambil masa kira-kira 5 tahun, yang mana mereka tiba di Baitul Maqdis pada 7 Jun 1099 Masihi. Padri Peter Hermit menggunakan agama dengan cara meyakinkan bahawa pejuang salib yang bakal menerima syurga. Maka berduyun-duyunlah masyarakat Eropah menyertai perang salib ke Baitul Maqdis bagi meraih ganjaran. Kemarahan tentera salib dari Eropah ke Baitul Maqdis memulakan pengepungan yang sangat panjang yang akhirnya telah mengubah detik bersejarah yang mana umat Islam akhirnya tewas dalam peperangan itu. 7 Jun 1099 Masihi sehingga 15 Julai 1099 Masihi telah menyelibatkan pertempuran yang berdarah dalam usaha untuk mendapatkan tanah suci itu daripada penguasaan tentera Islam yang berada di Baitul Maqdis. Pada 15 Julai 1099 Masihi, Baitul Maqdis telah berjaya dirampas oleh tentera salib. Keadaan itulah yang telah memulakan penindasan dan pemerintahan zalim tentera Kristian Eropah ke atas tanah umat Islam pada masa itu. Selepas 88 tahun berada di bawah naungan kerajaan Kristian, pada 1187 Masihi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah merampas kembali tanah suci Baitul Maqdis.